Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali bersama saya Yoi Khairudin Ahmad dalam ruangan Jom Mojo merubah OBS jadi obses. Hari ini saya nak bincangkan satu isu yang sangat penting mengenai rintangan insulin. Rintangan insulin dan kencing manis tahap 2. Kenapa? Kedua ni sebenarnya ialah satu yang berkait rapat dengan saya lah. Betul-betul berkait rapat dengan saya. Ini ada pengalaman saya sendiri lah. Pengalaman saya sendiri. Jadi, saya nak kongsikan permasalahan inilah. Ini rintangan insulin dan kencing manis tahap 2. Baru-baru ni pula, ramai pula hantar mesej kat saya tanya pasal masalah kencing manis ni. Mungkin kita kan sekarang tengah dalam wabak COVID ni kan. Jadi salah satu platform yang digunakan oleh COVID ni untuk aktif dalam badan kita ialah untuk mereka yang ada kencing manis. Jadi itu adalah salah satu platform yang digunakan lah untuk jadi host, untuk hostkan COVID ni. Jadi mungkin ada banyak kesedaran di situ, ramai yang nak cuba, yang ada risau. Saya tengok dia orang kebimbangan lah, betul lah tu. Tapi saya nak kongsikan satu perkara di sinilah. Kencing manis dan rintangan insulin ni, kencing manis tahap 2 dan rintangan insulin ni boleh diperbaiki, bukan diobati, diperbaiki. Saya katakan perbaiki kerana badan kita boleh memperbaiki keadaan kondisi rintangan insulin dan kondisi kencing manis tahap 2. Bukan, tak perlu obatan yang macam obat tu, tak perlu. Kita boleh, badan kita sebenarnya. Tapi ada beberapa langkah yang kita harus lakukan lah. Tapi mula-mula kita nak kenal pasti dulu. Rintangan insulin ni macam, kalau kita nak tahu perbezaan dia, orang yang kita buat satu bacaan gula dalam darah lah untuk mengenal pasti siapa yang bebas kencing manis, siapa yang ada rintangan insulin, siapa yang kencing manis. Kalau ikut HbA1c, kita bagi satu contoh lah bacaan HbA1c. Kita ambil lah peratusan lah, kita katakan peratusan lah. Jadi orang kata kalau bawah bacaan tu 5.7 ke bawah, 5.7% ke bawah, bacaan gula dalam darah 5.7% ke bawah, kita dikatakan bebas daripada masalah kencing manis dan rintangan insulin. 5.7 ke atas sampai 6.3% dikatakan kita ada rintangan insulin. 6.4% ke atas dikatakan kita ada kencing manis. Tapi saya nak jelaskan kat sini. Saya dah tengok dalam banyak jurnal-jurnal yang saya baca, sebenarnya bacaan diorang ni pun tak sama. Ada yang saya ada baca yang dia tulis sampai 7% ke atas baru kencing manis. 7% sampai 6 tapi satu dia sampai 6.4 jugalah. 6.4, 6.3, 6.3%, 6.4% ialah kawasan rintangan insulin. Bawah pada tu tak ada kencing manis. Itu dia punya bacaan lah. Mungkin ada sebab dia lah, dia punya bacaan macam tu. And saya rasa saya baca tu dalam dalam range yang lebih rendah lah. Tapi saya rasa itu lebih baik lah, lebih selamat lah. Jadi kita nak dapatkan bacaan gula tu rendah kalau boleh. Itu yang kita nak cuba dapatkan. Jadi ini yang saya nak beritahu. Kalau bawah 5.7 tu bebas kencing manis. 5.7 sampai 6.3 ini dipanggil kawasan rintangan insulin. Orang yang ada rintangan insulin ni sebenarnya macam saya cakap dulu, obes tu sebenarnya satu simptom yang kita ada banyak masalah dalam badan kita. Salah satu masalah dalam badan tu ialah rintangan insulin lah. Jadi ini yang berlaku. Kalau kita nak kenal pasti kita ada masalah rintangan insulin ke tidak, yang paling mudah sekali, cuba tengok bawah. Kalau kita tengok bawah, kita tak boleh nampak kaki kita. Itu contoh terbaik, contoh paling mudah lah yang kita ni sebenarnya ada rintangan insulin. Tapi kalau kalau dulu saya memang tak boleh tengok bawah, memang tak nampak kaki. Nampak perut yang besar lah, dulu 54 inci. Tak tahulah dulu pernah lebih lagi ke, saya pun tak ingat lah. Tapi 54 inci itulah contohnya. Memang tak boleh nampak kaki lah. Syukur Alhamdulillah sekarang buku lali pun boleh nampak. Alhamdulillah. Itu satu contoh yang pertama lah. Tanda-tanda kita ada rintangan insulin. Lagi tanda-tanda dia, contohnya kita tak boleh menahan lapar.
Orang yang ada rintangan insulin, dia dah mula tak ada, dia tak boleh menahan lapar. Dia dah makan, lepas tu baru makan, lepas 2 jam dia dah rasa lapar balik. Kenapa? Sebab bila rintangan insulin, kita dah ada rintangan insulin. Insulin ni sebenarnya hormon yang membina. Jadi fungsi dia membantu badan untuk masukkan zat-zat dalam makanan, zat-zat makanan tu untuk masuk ke dalam badan kita. Tapi bila kita ada rintangan insulin ni punya fungsi dah tak berkesan. Jadi dia dah tak boleh buat kerja dia. Apa yang berlaku ialah dia tak boleh buat kerja dia. Dia tak berjaya masukkan zat tu dalam zat makanan yang diproses yang kita makan ni. Zat-zat tu tak dapat dijadikan glukogen, tak dapat dimasukkan dalam sel, tak dapat dimasukkan dalam sel untuk dimasukkan dalam glukogen store kita lah, untuk masuk dalam hati, untuk masuk dalam otot. Tak dapat. Yang sel ni pula bila dia tak dapat makanan, dia pula satu masalah lain lah. Dia pula pergi jumpa otak, dia hantar signal, dia bagi isyarat. Masa tu kita punya hormon lapar, ghrelin, hormon ghrelin ni akan bagi isyarat yang kita lapar. Padahal dia makanan tu ada tapi dia dah tolak. Dia tak mau makanan tu. Bila dia tolak makanan tu bila insulin dah naik tapi dia tak boleh masuk dalam sel, dia akan jadi insulin dah buat kerja lain pula. Dia masih membina tapi dia bina lemak dalam badan kita. Jadi dia membuat simpanan lemak. Kerana itu kita cakap bila kita menganjak insulin, kita akan berhenti membakar lemak kerana insulin akan membuat lemak. Itu masalah dia. Bila dia tak dapat masukkan jadi sel untuk jadi glukogen simpanan kita, dia terus membakar, dia terus berubah menjadi ejen membuat lemak. Dia terus membuat lemak dalam badan kita, dalam lemak simpanan. Jadi bila lemak dalam simpanan, lemak tu jadi simpanan, kita tak dapat, sel-sel badan kita ni tak dapat zat-zat ni. Jadi kita, sel-sel ni kelaparan. Dia lapar. Dia bagi isyarat dia lapar. Tiap orang makan, dia baru makan sekejap dia rasa kenyang. Lepas tu sekejap lagi dia rasa lapar. Jadi ini kita kena tengok ada jenis, itu sebab kita ada pakai strategi jenis pemakanan. Macam saya cakap kalori, ya kita boleh kira kalori, tapi kalori ni tak sama. Apa yang masalah dia, kalori ni punya kesan pada insulin tu yang berbezakan antara satu-satu kalori ni dengan yang lain. Dulu saya pernah buat dalam satu video yang asal saya awal dulu, saya ada buat gambaran macam mana bila protein makan, macam mana dia menganjak insulin. Bila makan lemak, macam mana dia menganjak insulin. Bila makan karbo, macam mana dia menganjak insulin. Itu yang kita kena faham benda-benda ni. Tapi ini saya cakap ni dia pasal tanda-tanda rintangan insulin tadi kan. Bila dia tak boleh menahan lapar, dia sekejap-sekejap lapar. Itu kalau tak percaya, kalau cuba tengok kalau kita makan malam, cuba makan, kalau tak makan terlampau banyak karbo, bangun pagi biasanya kita akan masih rasa kenyang. Kalau kita banyak makan protein atau lemak, kedua kalori ni, jenis kalori ni dia macam dia lambat dihadam oleh badan. Jadi dia ambil masa. Dia nak menghadam lambat. Jadi kita akan berasa lebih kenyang lama. Karbohidrat paling senang lah badan kita nak proses. Terus jadi gula je, cepat. Memang paling cepat. Tapi itu yang cepat juga kita berasa lapar. Nampak? Okey. Itu kita cakap pasal tadi rintangan insulin, dan sekarang saya nak cakap pasal kencing manis tahap 2. Bila kita sampai tadi saya kata bacaan tu 5.7 sampai ke 6.3 ialah rintangan insulin. 6.3 ke atas, 6.4 ke atas maknanya kita ada kencing manis tahap 2. Kencing manis tahap 2 ni isu dia yang sama sebenarnya dalam rintangan insulin. Apa perbezaan dia? Kalau orang kencing manis tahap 2, dia mesti ada rintangan insulin. Tapi orang yang ada rintangan insulin belum tentu ada kencing manis tahap 2. Di sini ada satu komplikasi lagi. Ini berlaku pada, ini serius, kawan saya sendiri. Seorang kakak di tempat kerja dulu, kenalan saya. Seorang yang ceria, hebat, baik, aktif. Saya tak sangka dia ada penyakit apa-apa. Memang tak sangka. Rupanya sebenarnya, tapi yalah nampaklah dia obes sikit lah kan. Tapi dia ceria. Okey, sihat, nampak okey. Rupanya sebenarnya kalau ikut kefahaman saya sekarang lah, maknanya sebenarnya dia memang ada rintangan insulin. Obes tu kan simptom. Jadi dia sebenarnya maknanya ada menunjukkan dia ada rintangan insulin. Jadi dia tak ada komplikasi ke masa tu. Mungkin dia pun tak cek, tak tahulah. Jadi tak ada penyakit lah. Jadi kita pun ingat macam tu. Tapi kadang-kadang itulah dia. Bila kita tak cek, kita tak tahu, dan kita ingat kita tak ada penyakit, semua okey. Itu kita punya, kadang-kadang persepsi kita tu begitu mudah lah macam itulah. Tapi apa yang berlaku pada kakak tu, dalam masa sekejapan, tak sangka tiba-tiba lepas satu komplikasi berlaku pada dia.
Maknanya bila kita ada rintangan insulin terlalu lama, pankreas kita akan macam kita paksa bekerja banyak untuk keluarkan insulin tanpa berhenti, keluarkan insulin banyak. Jadi bila dia banyak keluarkan insulin, kadang-kadang kita buat pankreas tu sampai jadi rosak lah. Macam kalau bajet enjin kereta kita tekan kuat-kuat hari-hari, dia pun boleh jadi rosak. Macam itulah juga yang berlaku pada pankreas kita. Macam tu. Bila sampai dia rosak tu, kadang-kadang dia dah kegagalan kat pankreas tu, akan menyebabkan banyak komplikasi. Contohnya macam yang berlaku kat kakak tu, sampai tiba-tiba mata dia pun jadi kabur, lama-lama dia jadi buta. Dia ada dipotong bahagian badan. Akhirnya buah pinggangnya pun ada menemui kegagalan, dan lepas tu akak tu meninggal. Benda tu dalam 3 atau 4 tahun je, sekejapan tu je, macam lepas satu-satu berlaku pada dia, terus sampai itulah. Jadi itu yang kita nak cakap. Tapi itu yang saya cakap tadi, macam saya cakap tadi, satu berita baiknya yang rintangan insulin dan kencing manis tahap 2 ni boleh kita baiki. Tak perlu ubati, boleh dibaiki. Tapi ada beberapa langkah yang kita perlu buat lah. Tapi sebenarnya saya dah ceritakan dulu dah. Macam saya cakap, kita gunakan penjarakan makan, IF, puasa berkala, menjarakkan makan dengan pemilihan pemakanan yang baik. Pemilihan pemakanan yang baik. Keto diet ke tak keto diet, itu tak kisah. Bagi saya, kenapa saya suka cakap pasal keto diet? Sebab bagi saya, yang penting ialah low carb diet. Tapi bila kita cakap pasal keto, orang yang buat keto dah tentu low carb. Orang yang low carb, dia belum tentu keto lah. Itu perbezaan dia. Jadi saya senang cakap keto ni supaya orang dia punya aturan tu ketat, tapi sebenarnya dia akan duduk dalam kawasan yang low carb, confirm low carb. Cuma orang low carb diet ni belum tentu lagi. Dia mungkin main-main dengan situ, dia main susu ke apa ke, dia nak pakai pemanis ke, tu pulang. Tapi kalau orang di keto, dia akan lebih strict. Ini 2 protokol, makanan, jarak pemakanan, puasa berkala dan keto diet, contoh diet lah, diet yang low carb ni boleh sangat-sangat membantu perbaiki kondisi badan kita yang ada kencing manis ke, rintangan insulin ke. Kencing manis tahap 1 itu perkara lain. Itu badan dah tak boleh menghasilkan, dia tak menghasilkan insulin. Itu cerita lain, and saya tak berani nak sentuh sangat. Saya faham, tapi saya tak berani nak sentuh sangat pasal saya tak ada pengalaman di situ. Pengalaman saya ialah kencing manis tahap 2, inilah yang saya nak kongsikan, inilah yang saya nak sampaikan, inilah yang saya nak kalau boleh nak bantulah. Kalau siapa yang perlukan cara-cara macam mana nak tolong, macam mana nak buat, ada yang ramai, alhamdulillah. Ada yang tu, bang saya risaulah bang, anak saya kecil lagi. Bagus, tahniah saya ucapkan. Betul, itu ada ingatan tu yang baik. Kalau betul kita ingat orang tersayang kita. Macam saya cakap dulu, saya ada niat nak tolong mak saya, anak saya, wife saya nak ada jadi seorang ayah. Macam itulah harapan tu. Kita ada cita-cita nak jaga diri kita untuk pergi jauh, untuk bantu kita capai matlamat kita. Kita buat yang terbaik kita boleh buat. Itu yang paling penting. Jadi tak jadi, kita serahlah pada Allah. Tapi kita cuba buat yang terbaik kita boleh buat. Itu je. Jadi yang already tak ada siapa-siapa boleh salahkan kita lah. Tak adalah kata kita tak usaha something ke apa ke, dah tahu dia macam tu, memang biar je macam tu. Tak ada. Kita dah cuba ambil langkah untuk buat sesuatu. Kita ubah diri kita untuk jadi ke seorang yang lebih baik. Dan tunjuk orang sekeliling kita, kita cuba. Kita mencuba, sentiasa mencuba. Jangan berhenti mencuba. Itu je. Jadi tak jadi, itu satu hal lain. Tapi yang penting kita akan terus cuba. Jadi itu je lah saya nak kongsikan hari ni. Nanti saya akan sambung lagi pasal benda ni. Kita buat lagi bahagian kedua ke apa, tak nak buat video panjang kan. Jadi saya sambung, saya berhenti di sini dulu. Nanti saya akan cerita lagi pasal rintangan insulin dan kencing manis tahap 2 ni. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Jom.